Itu saja dulu. Jumpa dulu. Jumpa dulu. Dah jumpa, appointment, kita nak adakan kerjasama dengan tuan. Ayat dia itu dulu. So kita nak tengok dulu dia ni akan charge kita atau tidak. Kita nak try dulu. Kemudian kita nak tengok dia ni boleh commit ke atau tidak nanti. Kita propose dulu apa yang kita Masa jumpa tu kita propose dulu. Kita tak payah propose pun. Kita cerita dulu pasal event kita. Ayat kita simple je, tanya dia. Okey. Untuk event kami ni, apa yang pihak tuan boleh bantu? Tak kisahlah atas cara apa pun. Apa yang tuan rasa tuan boleh bantu? Dan apa yang kami boleh berikan kepada tuan sebagai imbal balas? Tanya itu dulu. So jumpalah 40 influencer pun, pergi jemput je. Tulis semua. Okey, kita dah ni dengan data dia ada, berapa follower dia ada kan? Berapa follower dia ada, berapa view dia dapat dan sebagainya tu. Kita boleh ni. Kita baru kita deal. Dia ada macam-macam cara. Sebagai contoh siapa tadi? Kowi yang bagi RM50 tu kan kalau mengaji tu. Okey. Contohnya kita tak perlu dia promosi pun kita punya tu. Kita cuma minta dia tompang banner sahaja dekat dia punya video. Contohnya video dia macam ni. Video dia macam ni kan. Banner dia kat sini. World Quran Convention Center. So setiap video yang dapat daripada dia ni, kita bagilah commission kat dia. Yes, affiliate. So andai kata kita buat macam ni kepada dia, kita minta kat dia seminggu 2 video saja. Tak payah banyak. Kalau dia nak buat banyak, dia dapatlah commission banyak. Tapi kalau kita buat macam ni, okey, minta dia letak macam ni saja. Dia tak tahu. Kita tak tahu. Sebabnya ada influencer. Bukan kepada follower. No. Ada influencer, dia memang tak ambil charge pun. Macam saya ni kira influencer lah. Saya ada 60,000 dekat TikTok dan konten saya memang betul-betul bisnes saja. Saya tak ada konten lain langsung. Memang betul-betul bisnes, marketing. Jadi dalam kategori konsultan, saya ni kira konsultan yang sangat popular lah. Kategori tu. Okey, tapi andai kata ada sekolah panggil untuk buat talk atau universiti panggil untuk buat talk, saya takkan charge 1 sen pun. Tapi kalau coaching datang setengah hari 3,500. So berbeza. Dia tengok. Dia tengok kepada influencer. Kalau kata dia tu memang mengajar Al-Quran dan dia tertarik untuk dapatkan endorsement daripada World Quran League tu, mungkin dia punya permintaan adalah, boleh tak saya nak duduk dengan saya nak jadi speaker. Mungkin permintaan dia. Mungkin dia nak tu. Saya tak nak payment. Boleh? Boleh tak saya nak dapatkan database untuk ni? Dia nak yang itu contohnya. Based on influencer tu, so sedang kita first kita punya step adalah kita bagi tahu apa benda, daripada situ kita apa benda yang Ya. Macam mana kalau misal kata dia ajak kita minta jumpa dia kan, tapi macam kita sebenarnya tak nak terus present waktu first time kita call dia ataupun DM dia. Macam mana nak control tu supaya kita dapat duduk sama baru kita cerita kan? Cakap je, Assalamualaikum tuan, saya nak jumpa kami di yayasan ni, berbesar hati untuk berjumpa dengan tuan. Kami nak minta sedikit panduan ataupun kami nak tanya tuan berkenaan tentang event kerjasama antara kita berkenaan dengan event World Quran Convention. Itu je. Tuan free tak? Dia kata ini pasal event apa? Ini pasal event tentang bercerita tentang Al-Quran, yang mana kami akan kumpulkan 1,500 orang pemerhati lah. Jadi kalau untuk maklumat lanjut kita jumpalah, saya boleh terangkan pada tuan macam tu. Itu je. Tak payah by call pun tak apa. DM kat situ. Biasanya dia orang dah letak dah dekat dia orang punya ni. Sebenarnya tuan-tuan, influencer dekat Malaysia ni majoriti tak ada ilmu monetization.
dia tak tahu nak monetize diri dia macam mana. Saya ambil contoh, kalau Qawi tu dia pergi jumpa satu orang, satu minggu dia pakai baju orang tu saja untuk buat video, dia boleh macam 4,000. Contohnya, kalau katalah ya, saya masa saya rajin buat live, tak lama pun 2 bulan je. Waktu tu rajin. Ada satu syarikat software accounting ni, dia contact saya. Dia kata dia nak JV dengan saya. Dia nak bayar saya untuk apa nama? Inilah endorse lah produk dia. Saya cakap saya tak ambil endorsement, saya ambil product placement. Jadi apa yang saya buat, saya cakap dengan dia, kalau you nak, saya akan guna you punya mug. You punya mug. Cawan di sini. Ada logo you. Saya akan guna itu untuk satu video. I charge you 450 untuk mug. Jadi apa cakap tu, product placement. Investment lagi satu. Product placement. Endorsement. Kalau macam contoh product placement tu, betul lah, it's a good idea. Maksudnya itu macam sesuai juga kalau macam yang target audience yang berbeza untuk influencer tu sendiri juga kan. Ini contoh macam My One Hour. So contoh macam Hour ni nak perkenalkan that one product cat food contoh. Tuan education more macam tu. Tapi disebabkan kita tengok cat food ni very general juga, very cari surah dalam Quran pasal kucing. Ya, betul. So maksudnya Tuan akan consider product placement satu benda yang Tuan akan consider juga, betul? Instead of promosi, aku tak tahu sangat pasal kucing, tapi disebabkan ada that term product placement tu, Tuan valid untuk saya juga. Ya. Sebab tu cakap monetization ni adalah ilmu yang sangat luas. Saya boleh cerita monetization ni 2 hari untuk produk ni saja. Saya cakap tu terang. Boleh cerita 2 hari. Kat mana nak monetize? Sebab apa saya cakap satu video 450. Sebab kalau saya buat 10 video, saya dapat 4,500 kalau saya rajin buat video. Dan dia pun tak rugi. Selagi video tu ada dalam Facebook saya, dalam TikTok saya, akan nampak. Kalau katalah nasib dia dapat 1 juta view waktu tu, berapa dah? Maksudnya kalau macam Tuan pakai baju Quran Hour sambil boleh. macam tu lah. Yes. Indirectly orang akan Yes. baju t-shirt tu kan. So Tuan Firdaus, saya nak Tuan Firdaus tolong pakai baju Quran Hour sepanjang bulan 3, bulan 12 ni. Boleh tak? Berapa kalau Tuan nak buat pakai? Saya ambil satu video 400. Kira lah 400 kali dengan 30 hari, 12,000 lah. Pada saya itu lebih. Bajet dah selalu orang yang dia dah ada bajet dah. Tapi kebanyakan, saya beritahu saja, kebanyakan influencer dia memang tak tahu ilmu monetization. Sebab dia bukan orang bisnes dan dia bukan orang marketing. Dia tiba-tiba jadi influencer. sebab kalau yang pandai tu memang dah ada tiba kawan ni. Dia dah ada rekod dah. Dia dah ada rekod dah untuk pakai cap, untuk letakkan satu. Dah ada. Untuk orang yang tak pandai ni memang tak tahu. Ya. Okey. So seterusnya, the problem, apakah masalah yang mereka hadapi yang produk kita selesaikan? Menghadapi kesukaran dalam memahami Al-Quran dengan mendalam. Ini untuk event kita. Kemudian terbatasnya waktu untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan agama. Okey. Apa yang ingin mereka capai? Ingin memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Kemudian apa yang memotivasikan mereka untuk bertindak? Mencari pertumbuhan rohani dan panduan hidup. So ini semua adalah yang kita kena tulis. Jangan takut, nanti tuan-tuan kena buat juga. Okey, di mana mereka mendapat maklumat? Ini yang kita kena betul-betul jelas dan faham. Dekat mana dia dapat maklumat sebenarnya? Kalau pakcik-pakcik di masjid, di surau, dia dapat maklumat daripada mana, tuan-tuan? Dapat mana? Ceramah. Dia dapat daripada grup WhatsApp. Forwarded message. Dia dapat dari grup WhatsApp. Sebab pakcik-pakcik yang umur dah 56, 58, 60-an, yang dah masuk ke 70, dia ni tak ada kerja. Jadi waktu dia interaction dengan WhatsApp tu sangat panjang. Sangat panjang. Jadi instead of kita pergi ke masjid-masjid, ke surau-surau, kita minta bagi flyers, apa kata kita jumpa dengan Tok Siak?
Kita cakap dengan dia, Tok Siak, ada tak nombor telefon ahli Qariah masjid? Ataupun boleh tak Tok Siak kita nak buka satu meja kat sini, kita bagilah keychain ke, buku agama ke, kadang-kadang kan banyak buku yang tak jual tu, minta dekat dia kan, buku panduan solat ke apa ke, bagi pakcik tulis nama, tulis nombor telefon, tulis Untuk dapat database. yes. Jadi apa kita buat? Kita forward je mesej WhatsApp kat dia, kita belah je mesej kat dia, kerja pun jadi cepat. Jadi setiap jualan tu nanti daripada pakcik-pakcik tu nanti kita bagi kepada masjid balik. Katalah 10% bagi balik pada masjid. Why not? Ataupun kita panggil satu orang asatizah yang memang boleh pusing setiap masjid tu, bagi kursus bercuma, bukan ceramah, kursus. Kemudian setiap tu kita jual pun boleh juga. Benda-benda tu. So kita kena faham benda ni. Tapi kalau orang muda, dia dapat maklumat kat mana? Media sosial. Media sosial. Dah tak ada dah istilah sekarang ni, TikTok ni menjadi tempat yang tabu. Oh, kalau buka TikTok ni tengok perempuan gelek. Dah tak ada dah sekarang. Dah tak ada dah. Orang tak nak gelek, yang betul puan. Dah tak nak gelek dah. Kan? Lepas sebabnya kenapa saya cakap media sosial sekarang sangat penting. Lebih penting daripada dulu punya media sosial. Sebab media sosial sekarang dia menggunakan kaedah human interest. Human interest. Maksudnya dia hanya akan bagi kita tengok apa yang kita suka tengok. Kalau kita buka TikTok kita dengan suami kita, beza betul newsfeed dia. TikTok mak dengan anak lain. Sebab tu walaupun dia ada 2 juta follower, ramai yang tak kenal dia. Sebab dia akan keluar dekat 2 juta follower tu saja. Kalau keluar lah. Nak percaya ke tak percaya, simple saja. Pergi TikTok saya, buka satu video atau 2 video, tengok sampai habis. Nanti setiap hari selama 3-4 hari video saya akan keluar saja. Tapi kalau tuan-tuan tak engage dengan video itu ataupun scroll, dalam masa 3 hari tu dia akan hilang. Sebab tu tukang fikir. Sebab tu kena konsisten buat video. Sebab kalau orang dah tengok video kita, datang video baru, datang video lagi satu, datang video lagi satu, so ada sebab nak engage. Kalau video yang sama, dia tak ada sebab nak engage. Dah tengok. Saya buat video, saya pun tak tahulah bila, malas. Bukan malas, sibuk. Bukan malas, sibuk. Saya beritahu dalam saya punya simpanan, saya dah ada 400 lebih ke 500 lebih dah video yang dah dipotong, yang tinggal nak publish je, tapi tak publish. Sebab apa? Sebab saya tengah sibuk sekarang. Apa dia? Bukan sibuk kerja, bukan sibuk nak publish. Kalau saya publish, dapat banyak lagi kerja-kerja yang saya malas nak buat. Jadi saya stop dulu kejap. Okey. Apa yang mungkin menghalang mereka? Apa dia punya rejection? Okey, dia akan pertimbangkan keputusan bersama pasangan atau keluarga. Ya, 300.5 kan? Dia mungkin nak pergi dengan husband dia. 2 orang dah 700. Itu bayaran sebulan anak punya kelas tadika tu. Okey, jadi apa dia punya ni? Rejection dia. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi pembelian. So, quality program, reputasi penganjur, testimoni peserta terdahulu. Ini kita kena ada, maksudnya kat sini. Okay? Apakah mereka pembuat keputusan tunggal? So, you kena tengok. Dia orang ni solo decision ke ataupun dia ada faktor lain. Contohnya, dia nak buat pembelian, keputusan dia ni, dia kena tanya isteri dia dulu. Sebab apa? Sabtu, hari apa ni? Sabtu mungkin ada kenduri, mungkin ada anak tak ada orang jaga, mungkin family day.
Mungkin boleh travel. Baik. Bila kita ada maklumat ini, kita boleh predict dia punya buying process dan dia punya time decision journey dia tu, untuk kita dapat susun bila betul-betul kita nak jual kepada dia. Kalau kita tahu dia perlukan keputusan suami atau isteri, at least dia kena aware dengan kita punya event ni 1 ke 2 bulan awal, supaya dia boleh plan. Orang yang tunggu gaji masuk. No problem, sebab dia ada 2 kali gaji untuk plan. Yes. Sama ada dia bayar so ataupun dia plan gaji dia. Dia dah tahu awal, so contoh bayar bulan 11. Dia bayar bulan 11 kan? Dia tahu dah, okey, kalau bayar bulan 11, bulan ni aku simpan 100.5, bulan ni aku simpan 100, bulan 11 aku nak bayar. So dia dah plan gaji dia. Tuan-tuan kena ingat kena ingat kita based on ni pula. Tengok tadi. Ni pendapatan ni. Kalau yang 8,000, dia mungkin tunggu last minute beli sebab dia sibuk. Jadi dia tak dapat nak confirmkan tarikh. So, agensi untuk 8,000 dengan agensi untuk orang yang 3,000 punya gaji beza. Untuk agensi 8,000, dia akan rasa urgent bila kita bagi tahu tiket dah semakin kurang. Dia akan rasa urgent. Dia bukan rasa urgent bila kita bagi tahu diskaun hampir tamat. Tak. Sebab dia gaji 8,000. Tapi kalau orang yang ni 3,000, agensi dia adalah diskaun hampir tamat. Nampak? So beza kan? Panjang cerita kita sebenarnya ni. Lawyer, doktor dengan engineer macam itulah. Cakap dia dah bagi tahu bulan 9-10 dah. Lepas tu korang itu bulan 11. Terus dia rasa, okay, saya pergi. Macam tu je. Senang je. Of course. Sebab dia punya gaji besar. Gaji dia besar. Tapi dia nak bagi tahu bulan 8 tu dia boleh pergi, dia tak boleh. Sebab tarikh mahkamah ke, Sabtu tu kan tarikh mahkamah lah, meeting ke, ada klien ke, apa ke, main golf ke, mana tahu, dia tak tahu. Tapi kalau kata lagi 2 minggu jadual dia kosong, that mean kosong. So itulah waktu dia akan beli. Buat last minute bayaran tu. Orang yang gaji tinggi ni kita letak macam sebulan lagi bagi tahu dia. No. The awareness must come earlier. Dia tak awal tapi the decision dia akan buat later. Awareness tu memang kena pergi awal-awal. Tapi dia punya keputusan tu dia lambat. So in between dalam buying process tu, buying decision process tu, apa maklumat yang kita nak feed kepada dia supaya dia keep warm. Dia sentiasa ada eager nak pergi. Aku kena tunggulah ni appointment aku bulan sebelah ni. Kalau kata esok aku punya PA bagi appointment aku kosong waktu tu, aku membeli terus. Kita kena bagi dia macam tu. Kita share konten kita ke? Ya, sekejap. Contoh ni kalau macam 4 event, 4 ni macam penting. Lepas tu 4 ni perlukan buffer. Macam ni kita nak susun dan isikan supaya buffer tu tak redundant juga. Contoh Malaysia, World and etc. So maksudnya macam masing-masing akan susun juga. So orang kata apa duration yang tepat untuk sesuatu event tu. Contoh 4 bulan sebelum ke, event ni berapa bulan sebelum. So sebab dia in between, sentiasa in between. Okay, pada saya personally, you all punya kerja bukan cari peserta basically. No, sebab you all punya audience ni ataupun you all punya peserta, dia punya demografiknya lebih kurang sama je. You tak boleh cari peserta sebenarnya. You just keep warm saja. Cari new audience. Maknanya kalau dulu 100,000 orang saja yang kenal Quran Hour, then you punya objektif yearly must be 1 million this year. So dia punya metrik tu akan berkadar langsung dengan jumlah orang yang tahu kita punya program. So kita planning, tahun ni kita nak touch siapa? Universiti. So kita buatlah road tour di universiti. So cari satu main event ataupun satu anchor event
yang kita boleh jadikan sebagai story, cerita. Setiap bulan kita boleh bawa. Macam tadi saya cerita dengan tuan lah. Kalau orang di Gaza, kalau katalah kita nak derma kepada NGO di Gaza, ya, cerita yang dibawa tu adalah cerita Gaza. Pusing-pusing Gaza juga. Tapi kita ni nak bawa cerita apa? Yayasan ni, kita nak bawa cerita apa? So, konten Quran kan? Jadi, macam mana kita nak jual the content tu? Quran tu kita nak jual macam mana? Apa yang membuatkan orang ada drive? Okey. Orang derma kepada Gaza sebab apa? Sebab dia nak bantu perjuangan Gaza. Kenapa orang derma kepada kita? Perjuangan Quran. Sebab kita jadi dengan. Okey, kita cakap kita perjuangkan Quran. Now, adakah di luar sana ternampak kita ni memperjuangkan Quran? Yes. Di luar sana kita bukan memperjuangkan Quran. Kita adalah event company. Jangan confuse. Di luar orang hanya tahu kita ni event company yang mempromosikan Quran Hours. Kita bukannya memperjuangkan Quran. So macam mana kita nak tunjuk dilihat memperjuangkan Quran? Dia mesti ada simbol-simbol perjuangan. So simbol perjuangan apa? Kalau di Gaza, simbol perjuangannya apa? Simbol perjuangannya bukan kebebasan itu objektif perjuangan, simbol perjuangan. Budak sakit, budak mati, itu simbol. Bangunan runtuh, itu simbol. Simbol penderitaan. Dia simbol, tapi simbol penderitaan. So Quran ni, apa yang kita nak, simbol kita apa Quran ni? Kemanusiaan. Dan kita carilah apa kerja-kerja kemanusiaan yang boleh diangkat menjadi simbol kepada kita. Sebab setiap tahun kita ada bawa surah tertentu saja. Tahun ini surah keinsanan. Serve to be served. Surah Al-Insan. Okay, serve to be served. Apa simbol serve to be served? Hospitality. Infak apa? Infak duit. Ini membagi pada orang yang menjadi PSP. Dekat mana? Gaza. Dekat Gaza. Okey, lagi? Cuba terangkan dekat saya. Cuba jual dekat saya idea serve to be served. Saya nak bagi RM40 lah. Wow. Contoh. Katalah saya nak bagi RM40. Saya ada RM40 ni. Ada Gaza, ada yayasan, ada Timor Leste, ada Papua. Sekarang tengah perang kan? So saya ada RM40 ni. Kenapa saya kena bagi kat yayasan? Cuba jual kat saya. Anda tuan bagi satu-satu tak boleh. Satu RM11 dia. Dapat kita dapat. Senang je kerja dia. Nampak? You tak ada story. You tak boleh jual. You tak boleh jual kan? Dia sebenarnya konten message. Yes, betul. Tapi dia mesti ada simbol. Orang tak nampak. Okey. Ceritakan saya pasal insan tu, apa yang dia punya ni, surah insan tu? Apa dia punya ibrah daripada surah tu? Oh, tak pernah guna perkataan tu. Cerita je. Saya apa dia? Hajar. Cepat. Astaghfirullahalazim. Kita setahari je tau. Bukan 3 hari. Cepat. Apa dia? Tema dia serve to be served. Okay, serve to be served. Okay. Serve to be served. Korang sambung. Okay. Apa serve to be served? Ikutkan dalam ayat berapa Nazmi? Ayat apa? 9. Contohnya